Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tentang soalan ini adalah soalan tentang tingkatan 3 kertas bertulis MRSM. MPSM. Okey, jadi ini adalah yang baru lah, bukan yang lama sebab ini adalah 2019. Okey, jadi sekolah kamu patut buat. Ini adalah di bahagian Kelantan. Kalau Seri Negeri Sembilan mungkin dengan Selangor sama. Okey, jadi ini soalan di Kelantan. Kertas 2. Jadi kita lihat dekat sini. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 perkataan. Jadi saya rasa ini sangat senang lah sebab dia adalah 50 hingga 80 perkataan seperti bina ayat, iaitu soalan karangan pada tahun 6, betul tak? Daripada cengkerang kepada hidangan. Jadi sini dia kata daripada cengkerang kepada hidangan, kita baca di tengah laut, di pesisir pantai, kemudian pelbagai hasil laut, pergi ke restoran. Okey, kemudian ada restoran berasaskan hasil laut, lori hasil laut, kemudian pergi ke juada istimewa. Okey, apakah itu juada? Jadi juada adalah makanan. Betul tak? Dan istimewa adalah special. Makanan istimewa, seafood. Menikmati hidangan lazat. Jadi ini adalah tentang lebih kurang kepada fakta, right? Ini adalah karangan jenis fakta. Fakta means it's not a story. Okay, dia bukan cerita Ali pergi jalan-jalan, dia nampak ikan, dia beli restoran, dia makan, ibu cakap Ali sangat handsome sebab makan udang. Jadi ini adalah satu cerita. Tapi ini bukan cerita, okay? Ini adalah fakta. Fakta dari segi apa? Dari segi kita lihat pada tajuk cengkerang kepada hidangan. Saya rasa ini lebih kepada proses. Betul tak? Dari segi satu proses fakta mengenai bagaimana ikan-ikan di laut akan menjadi ke restoran, makanan yang dihidangkan di restoran. Jadi kita ada lebih kurang 50 hingga 80. Jadi kita kena tulis macam ni lah. Kamu kena tulis 78 hingga 80 pada perkataan. Jangan tulis ni lah, okay? Ini maksudnya anda akan mendapat markah yang lebih rendah, okay? Markah rendah. Ini anda dapat markah yang tinggi, okay? Markah yang tinggi mungkin 80, 81, 82 lah, okay? Not more than 82 lah. 82 saya rasa pemeriksa masih lagi boleh can accept 82个字不要85啦85就没有了GG了 OK. Jadi 80 perkataan 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5 point, 6 point, pendahuluan 10 perkataan, kemudian penutup 10 perkataan, betul tak? Maksudnya apabila kita nak tulis, kita kena rancang, namanya plan. Plan, okay, introduction 10分10、20、30、30, 40, 50, 60, 70 dan akhir sekali sebagai penutup 80 patah perkataan. Okey, jadi dalam ini kita perlu belajar sikit tentang kata hubung. Ada banyak kata hubung. Apakah kata hubung yang kita boleh gunakan? Bukan kata hubung, penanda wacana. Jadi mungkin satu orang boleh bagi saya satu penanda wacana. Kalau kamu tak tahu apa tu penanda wacana, kamu boleh cari dekat Google. Okey, jadi saya tulis dekat sini. Penanda, kita nak tulis penanda wacana. Tunggu saya cari satu tempat untuk tulis. Okeylah, saya tulis dekat sini lah. Penanda wacana. Tulis dekat sini lah. Ya, sinilah. Penanda wacana. Okey, nombor 1. Mungkin. Apa itu penanda wacana? Okey, jadi berikan saya beberapa penanda wacana. Jadi ini adalah penanda wacana, antaranya contoh lah. Selain itu, di samping itu, seterusnya oleh itu, kemudian kesimpulannya, akhirnya oleh sebab itu.
Jadi kita tulis karangan, kita tak nak tulis karangan yang monoton. Okey, ada tiada apa tiada nada yang baiklah. Maksudnya saya tak nak cakap seperti cengkerang di tengah laut, cengkerang di pasir pantai. Di laut ada banyak cengkerang. Kemudian makanan ini akan dibawa ke restoran. Hasil laut akan dibawa oleh lori. Chef akan memasak hidrada istimewa. Keluarga akan menikmati hidangan lezat. Boleh, anda boleh tulis macam tu. Cuma maka anda akan lebih lebih kurang sebab tiada intonasi yang baik. Sebab macam apabila kita cakap dengan kawan nak, saya suka makan nasi. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke rumah. Cikgu bagi saya kerja rumah. Saya sangat suka dia. Semua perkataan mula dengan saya ni yang kata dia. Kamu akan rasa kawan kamu pelik tau sebab mengapa dia setiap kali cakap saya. Okey, jadi kita kena gunakan ini, okey. Contohnya kita boleh tulis, okey. Terdapat pelbagai makanan yang istimewa yang kita boleh memperoleh daripada laut. Di dalam laut terdapat banyak hasil makanan hasil haiwan-haiwan laut yang boleh dijadikan makanan. Jadi saya guna ini. Mungkin saya guna selain itu. Selain itu di Malaysia terdapat pelbagai hasil laut yang sedap seperti sotong dan cengkerang. Kemudian, kemudian hasil-hasil laut ini akan dibawa oleh lori. Seterusnya, hasil-hasil laut ini akan dibawa ke sebuah restoran untuk untuk dimasak. Mungkin saya boleh tulis apa lagi ya? Well, juada istimewa. Mungkin saya boleh tulis seterusnya saya sudah guna. Okay. Atau mungkin saya boleh terus mulakan dengan, kalau saya tak dapat fikirkan, saya terus mulakan dengan apa ni? Okay. Jadi tukang masak akan menyediakan makan juada yang istimewa untuk disediakan kepada pelanggan. Akhirnya, makanan yang lezat akan disediakan kepada keluarga untuk dinikmati. Kesimpulannya, okay, mungkin kita katalah kesimpulannya di Malaysia terdapat banyak Malaysia memang terkenal dengan makanan hasil laut. Macam tu. Okey, jadi sekarang saya sudah kata, mungkin sekarang anda boleh tulis sebuah karangan dan saya boleh pilih nama kamu dan kamu akan sambungkan ayat itu. Jadi saya nak mulakan. Okey, pertama sekali selalunya pelajar ada masalah untuk menulis pendahuluan, betul tak? Sebab pendahuluan memang tak tahulah, selalunya pelajar tanya saya, pendahuluan nak tulis apa? Kemudian selalunya sebagai seorang guru pendahuluan, selalunya saya berikan ayat pertama, kemudian pelajar boleh terus tulis. Tetapi yang pertama sekali pendahuluan mereka tidak dapat tulis. Jadi mereka tersekat dekat sana dan tidak boleh tulis lagi. Okay, jadi sekarang saya nak ajar pelajar-pelajar untuk menulis pendahuluan. Okey, ada beberapa teknik untuk menulis pendahuluan. Ada beberapa teknik pendahuluan. Okey, salah satu teknik adalah selalunya bagi saya lah, terpulang kepada orang. Kerana orang yang berlainan ada cara yang berlainan. Selalunya saya lebih suka gunakan dari segi definisi. Maksudnya saya akan terangkan tajuk. Tajuk ini adalah apa? Tajuk ini adalah daripada cengkerang kepada hidangan. Jadi, definisi daripada cengkerang kepada hidangan. Susah nak tulis lah. Nak tulis dari segi definisi kan cengkerang. Jadi, saya akan bentuk. Lagi salah satu adalah bentuk pendapat.
就是你的意见是什么？你的意见atau pendapat anda. Jadi mungkin pendapat saya, apa dia nak tulis? Mungkin saya tulis Malaysia popular dengan makanan laut. Yang ini adalah satu pendapat. 你的意见来了，没有对，没有错，哎，你要写你就写啊。Atau ada apa pendapat lain? Mungkin ada pendapat lain. Anda kata makanan di Malaysia amat sedap, terutamanya makanan hasil laut. 你觉得 Malaysia 吃的东西很好吃 ，especially sotong 跟 siham, for example. Jadi, boleh katakan makanan di Malaysia amat sedap. Terutamanya makanan laut. Ayah, 没有地方写，我不要写了。OK， 我要 type。OK， saya akan type sebab tulisan saya teramat cantik. OK， apa lagi pendapat yang ada? Mungkin saya boleh tanya pelajar saya. Kita boleh tulis makanan laut adalah sumber protein yang utama untuk makanan adalah sumber protein yang penting untuk rakyat. Contohnya untuk dijadikan makanan. Atau makanan laut adalah sumber protein yang penting untuk rakyat. Thank you 你提醒我啊。Okey, jadi ya, makanan laut adalah sumber protein. Pendapat ada banyak pendapat yang boleh kata mungkin anda boleh kata makanan di laut Malaysia sedap. Ya, contohnya walaupun makanan laut adalah tidak berkhasiat, tetapi ramai orang masih makan makanan laut. Okey. Jadi ini adalah cara kamu nak tulis pendahuluan. Salah satu cara lah, iaitu berdasarkan pendapat anda, 你的意见 and then 你就jalankan lah tentang di laut Malaysia sangat popular, ada banyak ikan-ikan besar, ada sotong-sotong yang besar dan juga siham, okay? Cengkerang, siham, cengkerang yang ketam yang besar di Malaysia yang telah dijual. Atau terdapat banyak jenis makanan di Malaysia. Atau proses pemakanan adalah lebih rumit daripada yang dibayangkan. 就是它是一个 proses. So, jadi banyak benda kita boleh tulis berdasarkan pendapat. Okay? Jadi minggu depan kita akan sambungkan akan sambung nanti. Saya akan ajar sampai sini dan saya akan jumpa anda pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.